Abang nak ceraikan dia tak ada satu. Abang cakap apa ni? Abang jangan main-mainkan Nia, boleh tak? Abang gurau je kan? Ya. Maafkan abang tak boleh hidup dengan Nia. Abang jangan buat Nia macam ni, Abang. Tolonglah. Jangan tinggal Nia, Abang. Tolong. Ya, tolonglah Nia. Tolonglah, Abang. Nia tak ada orang lain. Nia ada Abang seorang saja. Tolong, Abang. Abang. Dah lah, Nia. Abang, jangan lembu Nia macam ni. Tolong. Abang. 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 Tolonglah, Abang. Jangan buat dia macam ni. Tolonglah. Abang! Abang! Apa salah dia, Abang? Itu dia satu sedutan drama yang sikit sebanyak membuka perbincangan kita pada hari ini tentang tragedi. Kata saya lah tentang tragedi, sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kata saya, kehidupan kita ini perlu terus diberi peluang untuk bahagia. Tidak kiralah apa jua pengalaman yang kita lalui. Betul tu. Dan hari ini kita nak perkenalkan ada dua tetamu kita dalam talian. Yang pertama ialah Encik Roslan Hanapia selaku perunding motivasi. Assalamualaikum Encik Roslan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. Dan bangga. Rasa seronok diundang walaupun dah lama tak muncul di TV. Walaupun secara dalam talian video. Terima kasih bersama dengan kami. Dan ini seorang lagi ni sahabat saya yang lagi lama saya tak jumpa. Serina Datuk Rizwan. Terima kasih Serina bersama dengan kita. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Ceria nampak hari ni sedondon hijau. Okey. Baik, hari ini kita terus saja dengan topik kita tentang beri peluang untuk bahagia. Okey, kita beri Cik Roslan untuk membuka perbincangan kita dengan apa yang boleh difahami dan apa juga hikmah yang kita boleh dapat di sebalik topik beri peluang untuk bahagia. Kerana memang dalam kehidupan kita ni ada orang yang kata saya menahan-nahan diri sedangkan kebahagiaan ada di depan mata mereka. Silakan Cik Roslan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Farin dan juga peminat-peminat setia Wanita Hari Ini. Lama tak bersiaran. Baik, bila kita cerita tentang beri peluang untuk bahagia, kita ambil satu yang paling simple bila kita mula-mula berumah tangga dahulu. Kan? Bila kita mula-mula berumah tangga, ya kita kenal pasangan kita kenal dia 2-3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi selagi kita tak duduk serumah dengan dia, tak hidup sekali dengan dia, kita tak tahu dia tu orang jenis macam mana. Kan? Jadi di awal perkahwinan kita sudah memberi peluang pada diri kita untuk bahagia. Tapi bahagia dalam acuan kita sendiri. Kan? Tak tahu orang rumah kita ni pandai masak ke, pandai mengemas rumah ke, pandai ambil hati ke, kita tak pasti lagi benda-benda tu. Tetapi bila kita melalui proses itu, kita nampak belang dia sikit. Kalau belang ni satu yang menarik, itu yang didambakan oleh pasangan. Tapi kalau yang dipamerkan tu benda-benda yang boleh menggeris perasaan, benda-benda yang boleh membuat kita rasa marah, rasa tak seronok dan sebagainya, benda ini akan menjadikan sesuatu bahagia itu seolah-olah satu benda yang sukar dicapai. Sedangkan Farid sebut tadi, kebahagiaan itu sebenarnya di depan mata. Contohnya bila pasangan baru nak test masakan baru, dia tak boleh terus perfect. Setuju. Garam macam-macam terlebih pedas lah, terlebih bawang lah, kurang itu dan sebagainya. Tapi along the line dia perbaiki. Di sinilah sebenarnya kita punya proses memperbaiki, mengkoreksi diri tadi menjadikan kita rasa lebih bahagia sebenarnya. Oh, macam ini pasangan aku, macam ini orangnya, macam ini dia punya ni. Jadi bila kita dah melalui proses itu, sikit demi sedikit dan lebih-lebih lagi, kalaulah pasangan ini dipamerkannya sifat-sifat yang memang menepatilah bagi pada seorang isteri, contohnya antaranya bertanggungjawab. Di situ rasa kasih sayang, rasa bahagia itu akan datang secara natural. Tak terpaksa. Dia tak belajar, betul ke saya buat? Tak payah. Dari segi reaksi pasangan, dah cukup membuktikan bahawa apa yang you buat tu on track. Apa yang buat tu memang betul. Apa yang buat tu memang didambakan oleh seorang isteri sebenarnya, contohnya. Baik. Okey, itu antara perincian daripada Cik Roslan. Kita nak tanya juga dekat sahabat kita Sarina, yang mana Sarina sekarang ini semakin bahagia dalam perkahwinan kedua ini. Mungkin pengertian daripada Sarina sendiri berkenaan dengan beri peluang untuk bahagia ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Jumaat semua. Okey, buat kali ini saya ucapkan Selamat Hari Polis kepada suami saya dan kepada semua anggota polis yang berjuang untuk negara, untuk agama dan untuk rakyat ya. Saya bangga menjadi salah satu keluarga polis sekarang ni. Okey, definisi kebahagiaan bagi saya adalah sebenarnya bila kita ni membuka peluang kepada diri kita untuk bahagia. Kenapa tahu? Sebab setiap orang tak tahu apa yang Allah takdirkan dalam hidup dia. Jadi sekiranya kita dah lalui satu fasa hitam dalam hidup kita pun, jangan kita rasa benda itu hidup aku dah gagal. Maksudnya sekali kita dah bercerai, oh aku dah tak boleh bahagia dah. Sebenarnya pada hakikatnya, kadang-kadang Allah ambil sesuatu yang buruk dalam hidup kita untuk hadirkan sesuatu yang lebih baik. Ibarat orang kata Allah berikan hujan ribut, kemudian Allah bagi pelangi kepada kita. Baik bagi Serina, kita kena bersangka baik dengan apa yang Allah aturkan. Macam saya sendiri kan, saya cakap secara jujur. Bagaimana logiknya seorang yang duduk di Kuala Lumpur jauh, tiba-tiba Allah takdirkan saya berkahwin dengan seorang suami yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak pernah termimpi saya akan berkahwin dengan seorang polis yang duduk di Perlis jauh. Memang tapi itulah yang kata perancangan Allah sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita manusia ada kalanya kita gagal membuat pemilihan dalam hidup. Kadang-kadang mungkin kita pilih lelaki tu atau wanita tu sebab dia cantik, dia seksi, sebab lelaki ni handsome, lelaki ni kaya kan. Tetapi akhirnya kita dapat tahu, oh sebenarnya pilihan aku tak betul. Jadi bila saya diberikan jodoh ini, saya menganggap ya Allah, inilah jodoh yang sebaik-baiknya Allah hadirkan pada saya yang saya pun tak sangka. Kami dua-dua ni orang senang kata memang ibarat macam ni, Allah aturkan kau ke sini, kau ke sini. Macam tu tau. Dan temu di tengah-tengah. Jadi sebab itu bila kami bersama, walaupun kami hidup dalam dunia berbeza, bidang yang berbeza, tetapi apabila kami bersatu sebagai suami isteri, saya nampak Alhamdulillah kami saling melengkapi. Itu yang paling penting. Kesempurnaan memang tidak ada dalam satu rumah tangga, tetapi adalah saling melengkapi. Mungkin kekurangan saya, kelebihan tu ada pada suami dan mungkin kekurangan suami ada pada saya yang saya boleh bantu dia untuk perbaiki. Itu yang saya nampak lah. Yang membuatkan perkahwinan itu manis sebenarnya. Dan jangan kita mengharapkan bila satu perkahwinan tu semuanya indah. Sebab saya tak berpengalaman dalam perkahwinan. Berkahwin ni normal. Kalau kita tak bertengkar tu bukan perkahwinan. Walaupun kata jodoh ni Allah bagi, akan bertengkar. Tapi tak adalah sampai tarik-tarik rambut tu saja. Betul. Okey, dan sememangnya asam garam perkahwinan sebenarnya Serina Ya. Tapi kesabaran juga. Okey. Baik, kita nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita di Facebook yang juga menonton kami di Facebook Live dan juga ada beberapa komen yang kita boleh kongsikan. Silakan Fatin. Daripada Natira Muhammad Yusof, dalam rumah tangga memang perlukan komited di antara suami isteri untuk mencipta bahagia. Setuju. Jika seorang sahaja yang berusaha tetapi yang seorang lagi sama ada suami atau isteri tidak ambil peduli, bukan harmoni yang dicapai tetapi sengketa yang menghantui. Jadi beri peluang sekali lagi, beri peluang sekali bolehlah. Jika banyak kali diberi peluang, mungkin kebosanan melanda. Itu daripada rakan-rakan kita Natirah di Facebook. Mungkin dia cuma masukkan peluang untuk bosan tu. Tak boleh. Okey, ini adalah pendapat daripada tetamu-tetamu kita dan juga serba sedikit daripada Facebook. Apa kata kita dengarkan pendapat daripada orang ramai di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Manusia ni tak ada manusia yang perfect. Semua akan berbuat silap. Jadi saya rasa wajar diberi peluang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampailah dia betul-betul boleh berubah. Okey, kalau sebab sayang memang kena bagilah. Tapi sampai 2 kali je. Lebih pada tu janganlah okey. Sebabnya kalau dia tak berubah juga maknanya dia tak sayang kita lah tu adik kakak. Sekat 2 kali je. Okey? Bagi saya seharusnya wajarlah bagi peluang kedua untuk demi anak-anak kan. Dan isteri kan, untuk dia memperbaiki apa yang dia telah lakukan dan seharusnya wajarlah sebab setiap manusia ni tak sempurna kan. Setiap manusia, setiap hati insan wajib dan layak untuk menerima peluang dan ruang. Jadi kita manusia, kita bukannya perfect. Kita akan buat silap. Jadi untuk kita bangkit tu, kita kena menerima kesilapan kita. Kita kena memperbetulkan apa yang kita pernah buat tak betul. Dan kalau yang salah tu orang sekeliling kita ke apa, kita maafkanlah. Kalau yang salah tu diri kita maafkan diri kita. Saya dapat peluang kedua kan dalam kehidupan saya. Bila dulu sebenarnya saya single. Lepas tu at the moment ada satu moment yang sebenarnya bila kita dah berada di bawah,
kita tak percayakan pada diri kita. Kita rasa lost hope kan. Tapi the moment juga kita lihat pada orang kata the bright side of it, dan masa itulah kita rasa macam insya-Allah sebenarnya Allah berada di dalam sangkaan hamba-Nya. Apa sahaja yang kita rasa, itulah yang akan Allah berikan. Tapi kita yang kena ubah hidup kita. At that moment saya yang rasa give up. Jadi bila saya rasa give up, saya tidak mendapat peluang kedua tu. Tapi the moment saya ubah pemikiran saya, Allah berada dalam sangkaannya, dan the moment saya rasa macam peluang kedua ni layak untuk semua orang. Peluang kedua layak untuk semua orang. Okey, jadi ini juga saya nak tanyakan kepada Cik Roslan sendirilah. Okey, Cik Roslan, Serena dah berkongsikan kisahnya dan memang setiap rumah tangga ada asam garam ujian dan dugaan. Tetapi ada juga rumah tangga yang dilanda ujian, dugaan, tetapi mereka membiarkan begitu sahaja. Mereka tak cari peluang itu dan seolah-olah membiarkan perkahwinan itu berlalu dan berakhir begitu saja. Jadi kepada pasangan yang mungkin sedang melalui keadaan seperti ini, orang kata retak menanti belah ni, macam mana mereka sepatutnya mencari peluang kedua itu untuk sama-sama kembali bahagia? Menarik situasi ini Farin ya. Pertama sekali, kadang-kadang kita, ini yang kita kata bahagia dalam konteks pura-pura. Mana orang nampak kita macam okey, macam tak ada masalah, tapi yang dalam rumah tu sendiri tahu apa sebenarnya yang berlaku. Kan? Jadi sama ada mereka nak menerima hakikat itu atau mereka nak menafikan hakikat itu, atau mereka hanya berlakon di depan orang lain, berlakon di depan keluarga yang lain, sedangkan hakikatnya mereka tidak bahagia. Justru sampai mana mereka mampu bertahan dalam situasi, dalam konteks seperti itu. Betul. Kan? Jadi macam kita cakap tadi, kita semua berhak untuk bahagia. Kita semua berhak untuk bahagia. Tapi bahagia dalam acuan kita sendiri kadang-kadang. Tetapi dalam konteks seperti itu, memendam rasa sebenarnya adalah seperti bom jangka ya. Dihimpun sampai satu peringkat bila dia meledak, ketika itu mungkin sukar untuk diselamatkan. Sebab sudah sekian lama antara pasangan itu tapi ya nak berterus terang juga satu cabaran besar sebenarnya. Bukan senang kan, kadang-kadang bila kita berterus terang, yang masa berterus terang tu kita pula kena hentam contoh kan. Jadi bila dalam konteks pasangan yang lebih matang, mereka akan cari situasi yang lebih sesuai, minta pendapat-pendapat orang yang lebih berpengalaman. Macam mana kalau situasi seperti itu, walaupun dalam konteks itu yang akan menyelesaikan masalah pasangan itu sendiri tadi, tetapi we need one good listener to understand the feeling, the situation, then the solution must come from orang yang bermasalah tadi, bukan daripada orang yang mendengar masalah. Jadi dalam konteks seperti ini, dia punya baseline dia, macam Allah katalah, kadang-kadang Allah panjangkan umur kita ini sebab dia nak beri peluang untuk kita bertaubat. Sebab dia mohon ampun, mohon maaf. Sebab kita ni macamlah, Serena pun ada sebut, tetamu-tamu kita yang juga ada sebut, kita ni tak sempurna. Dalam sejarah hidup kita ada satu catatan-catatan yang maknanya masalah, catatan-catatan yang maknanya dosa. Catatan-catatan maksudnya ada satu benda-benda kita pernah menguris perasaan orang lain. Di situ ada peluang dan luang untuk kita bina balik ke bahagian itu. Mohon maaf dan minta peluang itu setulus-tulusnya. Jangan peluang itu diberi, buat lagi, bahkan lebih teruk daripada yang asal. That's the worst. Kan? Tapi dah nampak bibit-bibit tu yang macam bahagia sudah agak renggang, cuba cari jalan untuk damaikan semula. Tetapi kalau perpisahan itu lebih baik, contohnya bahagia itu boleh dicipta semula, dan itu mungkin juga satu pilihan yang baik. Baik. Jawapan yang menarik daripada Cik Roslan. Betul, setuju daripada Cik Roslan. Dan kalau boleh kita tanyakan kepada Serena juga, kalau bila dah berkahwin ni, dia bukan lagi disebabkan awak dan saya, pasangan suami isteri, tapi kadang-kadang melibatkan anak-anak juga. Kita nak beri peluang untuk bahagia tu bukan untuk pasangan itu sendiri, tapi masa depan anak-anak, kerana anak-anak layak untuk mempunyai ibu dan bapa. Bagaimana sebenarnya untuk Serena sendiri mencari kekuatan itu? Sebelum ini pernah gagal dalam perkahwinan pertama dan mencari lagi kekuatan untuk cari bahagia itu, kalau boleh dikongsikan. Okey, sebenarnya untuk ialah yang digelar janda, saya beritahu orang yang digelar janda ni sebenarnya satu pasal hitam yang cukup orang kata sedih, dan kita jadi satu trauma juga. Sebenarnya kita takut bila kalau kita gantikan dengan suami baru, adakah suami baru boleh menerima anak-anak kita, adakah dia hanya terima kita saja kan. Tetapi itulah saya pujuk diri saya, pada masa yang sama saya kata dengan diri saya,
ini adalah jodoh yang Allah bagi dan pastinya perancangan Allah tu sebaik-baiknya dan alhamdulillah saya tak sangka suami saya boleh sayang anak-anak saya macam anak dia sendiri dan saya kadang-kadang terharu dan menitis air mata saya tengok kadang-kadang suami saya tu walaupun dia tak pernah ada anak, dia tak ada pengalaman dengan budak-budak, tapi saya tengok dia sayang anak saya tu macam anak sendiri. Contoh kita pergi mandi-mandi dekat air terjun kan, rapat dia kasih sayang dia tu lain dan dia ambil berat tentang anak saya punya orang kata pelajaran agama dia tanya macam mana mengaji anak-anak semualah. Jadi saya kata masya-Allah inilah orang kata bila kita bersabar Allah gantikan sesuatu yang baik bukan sahaja untuk saya malahan juga anak-anak saya dapat seorang bapa tiri yang begitu sayangkan mereka kan. Dan saya nak cakap jugalah fasa janda ni sebenarnya ramai orang jadi fobia. Punca kenapa orang tak buka hati mereka ni untuk berkahwin lagi kerana satu mungkin fobia masalah hidup mereka dulu mungkin ada yang dipukul suami bercerai. Ada yang mungkin mereka bukan bercerai tapi suami meninggal kan. Mungkin dia rasa dia takut tak ada orang boleh ganti tempat dia tapi saya nak beritahu jangan kita kecam janda. Saya mengalami benda ni dulu. Saya sedih masa mula-mula saya ditemukan jodoh, keluar cerita macam-macam tentang saya, fitnah sana sini di social media, di paper kata Serina perampas dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kat sini ini pendedahan kepada semualah saya nak cakap. Jangan hukum orang kalau kita tak tahu cerita dan jangan kita komen di Facebook, di Instagram kalau benda tu orang tulis je kita terus komen dan kita terus kecam orang tu. Sedangkan tahu tak kalau benda tu tidak benar anda kena cari saya di padang mahsyar, merangkak kena cari saya kalau saya tak maafkan. Dan saya nak beritahu terang, saya di sini saya bukan rampas sesiapa. Dari segi perkahwinan saya dan suami memang dia sendiri memang ada masalah rumah tangga dengan bekas suami isteri dia yang dulu dan kemudian mereka berpisah pun bukan dia diceraikan dan sebagainya, memang dia ni yang tuntut cerai. Jadi saya nak betulkan kepada anda yang ada buat silap, cakap burukkan saya, fitnah. Kalau anda minta maaf dengan saya, insya-Allah saya maafkan tapi tolong jadikan pengajaran. Artis bukan milik anda. Saya nak beritahu orang buat silap. Dia nampak artis, dia rasa artis milik dia. Dia kutuk artis, dia bantai apa yang dia rasa. Artis pun ada perasaan. Kami pun ada perasaan. Kami pun tak nak kehidupan kami ni dijadikan satu bahan untuk orang maki hamun kami. Sebab kami pun rasa apa yang anda rasa. Memang sedih. Kita kahwin, kita nak bahagia. Dan saya pun tak pernah, kalau saya kata saya ni nak perampas orang, daripada dulu lagi saya dah boleh rampas lelaki kaya ke, saya boleh cari VIP, betul tak? Sedangkan saya dengan suami saya tak pernah jumpa. Kami tak kenal. Dia kerja polis, saya artis. Tapi kalau Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Tidak ada satu zarah, tidak ada satu kuasa manusia boleh menghalang perkahwinan itu. Dan sekiranya saya nak beritahu siapa yang terlalu confident dengan kehidupan dia, saya nak beritahu, kalau Allah kata jodoh anda sampai di situ, maka akan berhenti. Jangan kita salahkan orang lain, jangan kita tuding orang lain jahat, orang ni perampas. Sedangkan ketika Allah bagi kita takdir jodoh dan bahagia, kenapa kita abaikan dan kita tidak jaga tanggungjawab itu? Itu yang saya nak beritahu kat sini. Betul. Baik, okey. Satu pengakuan, satu nasihat saya kira yang cukup baik untuk kita semua. Tetapi Cik Roslan, ini suatu pengalaman. Kadang-kadang orang kata self-sabotage, mensabotage diri sendiri kerana pengalaman lalu mereka. Maksud saya self-sabotage kerana terlalu takut, terlalu trauma sehingga menutup segala peluang. Bak kata kita lah, kalau pernah bercerai dan sebagainya, pengalaman lalu yang sangat pahit. Jadi kadang-kadang tu sampaikan orang nak kenal pun dia tak nak. Semua orang dia rasa give up, dia tak nak beri peluang. Jadi bagaimana seseorang yang melalui pengalaman seperti ini harus beri peluang dan bersifat lebih terbuka sebenarnya untuk pintu hati. Membuka pintu hati dan mencari kebahagiaan. Okey, mungkin satu contoh yang kita boleh fikirkan sama-sama atau boleh kita bincangkan. Pada masa dia mengatakan aku dah tak nak cari orang lain. Cukuplah setakat ini. Kan? Mana fokuskan untuk diriku sendiri dan pada anak-anak. Yes, pada masa dia bercakap itu anak kecil-kecil. Tapi ingat kita ni manusia, kita ada satu naluri untuk berpasangan. Kita nak ada teman untuk kita bersembang-sembang, bercakap-cakap, nak pegang-pegang tangan sekali-sekala. For example lah, macam benda yang macam tu. Tapi pada masa dia melafazkan kata-kata seperti itu, anak mungkin masih kecil-kecil. Okay? Ingat, saya pernah cakap dulu dalam rancangan ini, bila anak semakin membesar, kebahagiaan tu sekarang dia akan jadi mungkin makin sunyi, makin terhimpit sebab kita tak ada pasangan bersama-sama dengan kita. Justru pada ketika itu mungkin sebab hati ini Allah punya. Tapi kita boleh minta untuk dibukakan hati itu. Tapi mungkin pada ketika ini dah tak nampak dah. Dek kerana hitam sangat apa yang dilalui sebelum ini. Contoh. Okay? Tetapi
dia boleh berkata dia tak ada masalah sebab dia yang melalui benda-benda seperti itu. Kita kadang sebagai motivator, bagi dia kadang saya faham macam mana awak rasa. Tak betul. Sebab apa yang dia rasa tu, dia boleh cerita dengan kita tapi kita sendiri tak pernah melalui macam apa yang dia rasa. Justru kita menghormati perasaan-perasaan seperti itu. Tapi macam saya cakap tadi, bila anak-anak makin membesar kan, kesunyian sudah mula melanda diri, kemungkinan pada ketika itu hati itu akan terbuka. Itu macam mana pasangan yang akan masuk yang mengetuk, menjentik hati itu kemudiannya kita pun tak tahu siapa. Betul. Tapi macam saya cakap, bila Allah dah jodohkan benda itu, seseorang itu dengan kita, dia akan sampai juga. Lambat, cepat, segera atau macam mana, dia akan sampai juga. Okay? Dan macam saya cakap tadi, fitrah sebenarnya untuk kita ni hidup berpasangan. Kalau tak ada pasangan, kesunyian akan melanda, kebosanan akan melanda, walaupun kita dikelilingi kawan-kawan, saudara mara dan sebagainya, tapi ada masa dan ketikanya kita akan bersendirian. Pada ketika itu, jentik balik hati itu, adakah aku akan berterusan seperti ini ataupun aku sudah bersedia untuk membuka hati ini pada seseorang yang lain. Tapi yang penting kita doa yang terbaik, jangan terus menutup. Jangan terus doa tu bukannya doa yang menutup, tapi membuka. Membuka hati dan juga buat pilihan untuk diri sendiri. Okey, kita ada satu lagi komen daripada rakan kita, Nurizan binti Azbi Ani. Kita sebagai wanita kalau rasa tak bahagia, kena cari kebahagiaan sendiri. Kalau dah bagi peluang kedua tapi para lelaki tak boleh berubah, untuk apa nak berterusan dengan perkahwinan yang hamba dan juga tak ada bahagia. Perempuan kena berani untuk buat keputusan untuk cari kebahagiaan. Wow, ini saya rasa perempuan kena berani. Wow, dia mencari kekuatan ini. Bagaimana pula Encik Roslan kalau fahaman kebahagiaan tu bagi seseorang ini lain, bukan disebabkan mencari pasangan, berkahwin, mencari bahagia, mungkin memberi kebahagiaan kepada ibu bapa, rakan-rakan ataupun diri mereka sendiri. Kita tolak tepi berkenaan dengan fobia, tapi bahagia itu lain di mata mereka. Okey, baik. Fatin dah sebut awal-awal tadi, bahagia itu sendiri satu benda yang subjektif, betul? Dia sangat subjektif. Maknanya kalau kita rasa damai, mudah nak pergi sana sini, itu bahagia pada kita. Kadang-kadang setengah orang bahagia pada dia bila ada duit dalam poket, ada duit dalam kocek, senang nak berbelanja, mudah nak beli apa saja. Itu another definisi bahagia. Ada lagi satu pasangan, dia biasa-biasa je, isteri dia juga biasa-biasa. So, yang biasa-biasa ni boleh jadi bahagia. Kecuali yang seorang lagi minta lebih daripada yang biasa lah. Dan benda itu sudah memberi satu tekanan kepada pasangan yang seorang lagi. Justru bahagia ini ada definisi yang sangat luas ya. Kita sebenarnya nak bahagia tentang apa? Okay? Kita nak rasa aman damai rumah tangga, itu juga satu bentuk bahagia. Kita nak sokong isteri kita menghidangkan makanan untuk kita, masak yang sedap-sedap, itu juga satu bentuk bahagia. Kemudian kita nak tengok rumah kita tersusun kemas, elok, perjalanannya diuruskan dengan baik dan sebagainya, itu juga satu bentuk bahagia. Jadi bahagia di sini sebenarnya kan, khususnya bagi pasangan yang kedua-duanya bekerja. Bila balik, kalau macam bateri handphone tu dah tinggal 1-2 bar dia. Maknanya dia punya kekuatan dah jadi sikit, dia punya apa dah jadi sikit, tenaga dah makin kurang. Tapi dalam masa yang sama nak hadap rumah tu balik semula. Dia kelang kabut lah, contohnya anak-anak belum balik sekolah ke, contohnya baru balik tapi cempak beg sana sini. Benda-benda itu kalau tak diurus dengan baik, bahagia tadi akan diganggu, akan digugat, akan dikacau. Jadi dalam konteks pasangan yang lebih matang, yes kita balik, simpan dalam minda, memang bateri tinggal 2 bar. Tapi aku masih boleh dengan 2 bar ni tadi, masih nak boleh menjalani rumah tangga yang bahagia. Sama-sama buat kerja, sama-sama turun padang, kemas rumah, buat apa yang patut. Dan at the end of the day, sebelum tidur, kedua-duanya berakhir dengan kebahagiaan. InsyaAllah. Amin. Dia mengemas rumah tadi. Okey, Serina, di penghujung perbincangan kita ini, kita dengarkan sedikit kata-kata akhir dan juga mungkin sebarang perkongsian yang masih kita boleh kongsikan kepada para penonton. Silakan, Serina. Okey, untuk pihak saya ucap terima kasih juga kepada Cik Roslan. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapat hari ini juga daripada sahabat saya, berdua orang yang orang kata memberi kata-kata inspirasi kepada saya. Dan saya harap kepada anda di luar sana yang melalui fasa yang sedih, sama ada kehilangan pasangan, jangan kita rasa hidup kita musnah. Wake up. Jangan give up. Sebab apa? Kalau anda give up, orang-orang di belakang anda akan give up sama-sama. Bayangkan, kita ni kekuatan. Kalau anak-anak tengok kita give up, maka mereka pun akan give up. Jadi bila anda kumpulkan semangat itu, mohon pada Allah. Kadang-kadang kita ni bila kita sedih, kita down, kita tend to buat benda-benda yang bukan-bukan kan. Kita dekatkan diri kita dengan Allah. Macam yang Cik Roslan kata, kadang-kadang kita pun tak sedar kita buat kesilapan. Kita mohon keampunan pada Allah. Kita buat solat
Kalau taubat, ya Allah, mungkin aku ada buat kesilapan sebelum ni, kau ampunkan dosa-dosa aku. Dan mungkin aku ada terjumpa dengan orang-orang yang silap. Macam saya sendiri pun dulu, setiap orang yang melalui fasa ketika mereka janda, saya rasa mereka mungkin melalui fasa terjumpa lelaki-lelaki yang silap, yang cuba mengambil kesempatan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, saya juga melalui benda tu dan saya mengharap benda tu boleh selesai, tapi tak selesai. Dan akhirnya rupanya Allah hantarkan seorang hero untuk saya. Untuk menyelamatkan saya daripada saya ni jadi mangsa orang lain, maksudnya ditipu kan, orang mempergunakan saya, macam-macam berlakulah senang kata. Jadi saya harap kepada anda di luar sana, kalau kata anda kurang semangat, apa anda perlu buat, saya nak beritahu, rajin-rajin tengok ceramah agama di Facebook. Bila tengok ceramah agama, kita seronok. Kita dapat macam banyak orang kata kekuatan kat situ. Lepas tu keduanya, duduk dengan orang positif. Orang-orang positif. Dia tengah masalah, duduk dengan orang sama masalah kita. Dia akan cakap apa? Alah, kau belah je tinggal dia. Alah, tak payah lah. Rumah tangga boleh selamat, tapi bila dia bagi idea yang macam tu, kita pula buat tindakan yang tak betul kan. Dan untuk kepada mereka yang terasa juga, cari benda yang anda suka buat. Macam tu anda suka menyaga. Kalau anda suka pergi cantikkan diri, pergi spa, insyaAllah itu boleh merawat diri anda juga. Dan kepada anda yang nak follow Serina, boleh follow saya di Instagram saya, Serina Rizwan. Di Facebook juga, dan insyaAllah untuk Ramadan ni saya ada promosi ni lah, Mi Tarik Saffron ni untuk berbuka puasa dengan sahur. InsyaAllah kita memberi yang kata zat lah kalau kita makan. Macam tu. Dan sebenarnya tambah satu lagi, nak semangat tengok wanita hari ini. Baik. Saya juga sebenarnya cukup gembira sebagai sahabat dapat bersama dengan Cik Roslan dan juga Serina pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya kerana sudi bersama kami pada hari ini. InsyaAllah kita Assalamualaikum, jaga diri. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Baik, itu perkongsian berkenaan dengan topik kita, beri peluang untuk bahagia. InsyaAllah ada banyak manfaat di situ. Baik, kita nanti rehat seketika. Sekembali nanti kita dalam segmen tajaan. Jangan ke mana-mana. Bersama Fatin.